Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, apa khabar semua? Anda bersama saya Sugita dan juga rakan saya Fiza Sabjahan kembali menemani anda pada hari Isnin ini. Harapnya semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dan bagi anda yang mungkin Fiza telah dapat berehat sewaktu hujung minggu hari itu, bagus. Kalau yang tak sempat berehat, tidak mengapa. Kami harap anda masih lagi bertenaga meneruskan minggu baharu ini. Ya, dan kita mulakan hari yang baru untuk minggu yang baru ini dengan semangat yang lebih baharu kan. Dan kita nak kongsikan sesuatu yang terkini jugalah. Kalau minggu lepas negara digemparkan dengan nahas yang berlaku di Elmina yang telah pun mengorbankan 10 orang. Namun alhamdulillah pada hari Sabtu dan juga Ahad yang lalu jenazah-jenazah ini telah pun selamat dikebumikan. Yang mana jenazah pertama telah pun selamat dikebumikan pada hari Sabtu yang lalu dan berbaki 9 lagi jenazah telah pun selamat dikebumikan semalam. Yang mana ahli keluarga masing-masing telah pun menuntut jenazah ini di Jabatan Forensik Hospital Tengku Abdul Rahimah Klang pada pagi semalam, dan kemudian jenazah-jenazah ini dibawa untuk disembahyangkan di Masjid Ar-Rahimiyah Klang sebelum dibawa ke lokasi pengkebumian masing-masing. Sekali lagi kami di Wanita hari ini ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa nahas Elmina yang terlibat ini. Ya, betul Fiza. Dan semalam juga Fiza, mungkin ada dalam kalangan anda telah menyaksikan asap berkepul-kepul mungkin di kawasan Damansara, Shah Alam, Sungai Buloh, dan ada yang mungkin sudah pun tahu di mana semalam di Kampung Baru Sungai Buloh 6 buah kilang perabot dijilat api, tapi namun tidak ada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Jadi saya rasa daripada insiden yang berlaku ini, mungkin ini insiden yang memang kita tidak boleh elakkan, tapi peringatan buat kita semua di mana kita boleh berhati-hati, berjaga-jaga, kita ambillah orang kata inisiatif yang lebih sedikit. Langkah berhati-hati. Dan kalau kita cakap tentang langkah berhati-hati atau berjaga-jaga ini, kita harus mulakan dengan kita berada di rumah dulu. Kita kena pastikan keselamatan, kesihatan diri kita dan juga ahli-ahli keluarga kita, serta kita kena caknalah tentang apa yang berlaku pada keadaan sekeliling kita kan, jiran-jiran kita. Kalau mungkin kita tahu di kawasan tempat tinggal kita tu ada mungkin warga emas ke ataupun individu yang tak sihat dan sebagainya, kita perlu cakna dan kita sendiri kena sentiasa berhati-hati. Okey, baiklah kepada anda penonton-penonton Wanita hari ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda. Paling penting sekali kerana untuk kita sentiasa mengambil pengambilan nutrisi yang seimbang. Ini kerana ia dapat membantu daya pemikiran dan juga sistem pertahanan dalam badan kanak-kanak. Nak tahu dengan lebih lanjut lagi mengenai nutrisi ini? Jom kita saksikan apa kata doktor setiap Selasa jam 10.30 malam hanya di TV3 bersama dengan Fahrin Ahmad. Kita saksikan. Dengan pengambilan nutrisi yang seimbang dapat membantu daya pemikiran dan juga sistem pertahanan badan kanak-kanak. Nak tahu lebih lanjut mengenai nutrisi ini? Saksikan saya dalam Apa Kata Doktor setiap Selasa jam 10.50 malam hanya di TV3. Similac Gold Gain Plus baru dipertingkatkan dengan Gangliosida, 2FL dan 35 nutrien lain. Sel minda kuat, belajar lebih cepat. Similac Gold Gain Plus baru. Baik. Dan Fiza, tinggal lebih kurang 10 hari lagi sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan kita. Macam semalam, saya pulang ke rumah mak saya tengok dah ada bendera. Semangatnya. Semangat. Saya tanya mak saya, siapa beli bendera tahun ini? Dia kata tak, jiran tetangga, kata rukun tetangga, taman dekat rumah mak saya tu, mereka berikan bendera Malaysia secara percuma. Bagus ni, semangat inilah kita inginkan. Kalau kat rumah saya pula, anak buah saya dah pun mula mewarna bendera. Ini antara homework ataupun kerja yang oleh guru-guru. Ini semangat yang kita nak tanamkan kepada masyarakat kita kan, dan ini juga kami nak kongsikan kepada anda untuk kita membangkitkan semangat Hari Kebangsaan ini. Kita bersama dengan Evi Feroza dengan lagunya Gemilang. Silakan Evi. Tanah
dan kasihmu gemilang di seluruh dunia. Walau badai banyak menghalang perbezaan arah tujuan, kita pasti berjaya. Perbezaan yang tak terbatas, kepercayaan mulai goyah, kita pasti berjaya. Melangkahlah membawa mimpimu menuju cahaya gemilang, menggenggam erat harapan. Bersama kita berganding tangan, menggapai cita-cita dan impian pasti yang tercapai gemilang. Menjadi terhebat, asa untuk berjuang, marilah bersama menuju kejayaan. Walau badai banyak menghalang perbezaan arah tujuan, kita pasti berjaya. Perbezaan yang tak terhalang, perbezaan arah tujuan, kita pasti berjaya. Melangkahlah membawa mimpimu menuju cahaya gemilang, menggenggam erat harapan. Bersama kita berganding tangan, menggapai cita-cita dan impian pasti yang tercapai gemilang. Gemilang, gemilang untuk tanah airku, berjuang gemilang, hey, untuk tanah airku. Okey, gemilang, penuh semangat kita dengar Avi Feroza menyanyikan lagu Gemilang itu. Tahniah kita ucapkan. Baru 6 hari lagu ni kita lihat di YouTube. Baru 6 hari. 20 hari bulan je keluar. Okey, baik. Dan ini juga adalah lagu tema untuk filem The Patriot Games. Jadi mungkin Amy boleh mulakan dengan berkongsi bagaimana pengalaman menghasilkan lagu inilah bersama dengan timnya. Baik, terima kasihnya ada saya hari ini. So, lagu tema Gemilang ni diciptakan untuk memberi inspirasi. Ya, dia menggabungkan keseronokan dan keterujaan bagi super telemovie bertajuk The Patriot Games Malaysia yang menitik beratkan semangat kesukanan, kekitaan dan juga patriotisme. Okey. Dan telemovie ini akan disiarkan di Tonton HD. Jadi ya, betul. Mungkin Avi boleh kongsikanlah apa perasaannya bila single ini dipilih untuk menjadi runut bunyi ataupun OST untuk telefilm ini? Macam saya kata sebelum ni. So memang lagu kita buat kita filmkan lagu tema Gemilang ni memang untuk The Patriot Games, khas untuk diciptakan khas untuk super telemovie The Patriot Games Malaysia. Baik. So memang bila saya dapat lirik lagu ni yang ditulis daripada from my friend Dave Kitsiniki dan juga Aiman yang creator pasal lagu ni, teruja. Semangat dia memang ada. Baik. So I felt
great lah. I felt memang I love Malaysia lah. Avi sendiri bagaimana proses untuk menghayati lirik itu dan selepas itu menyampaikannya dalam bentuk lagu, nyanyian lagu ini? Dia tak suka. Okey. Dia tak suka. Memang sejak baca lirik dia and then bila dengar lagu dia macam mana dia buat, dia datang macam natural. Ada semangat patriotisme dia. Okey. Sebab Avi cakap tentang semangat patriotisme tu kan. Ini saya nak tanya kepada Avi, macam mana sebenarnya kalau kita selalu cakap tentang lukisan, pembacaan, orang baca sajak dan sebagainya kan. Tapi ini menerusi lagu yang Avi nyanyikan ni, dia membangkitkan semangat cintakan negara, semangat hari kebangsaan dan juga semangat patriotisme ni. Ya, betul. Perasaan Avi. Perasaan dia memang bila Avi dapat buat lagu ni, sebelum ni memang tak dapat buat lagu kemerdekaan. So bila dapat dia bukan lagu patriotisme, bukan sahaja lagu patriotisme dan lagu kemerdekaan. Bila dah tengok cerita The Patriot Games Malaysia, dia akan membangkitkan semangat yang kita ada sejak sekolah. Okey. So kebersamaan dengan kawan-kawan yang lama tak jumpa. So jadi macam flashback. Seronoknya. Dan Avi bercakap mengenai flashback sejak dari zaman sekolah. Mungkin Avi ada memori lah sewaktu di sekolah dulu, mungkin ada buat mural yang besar dekat sekolah ke. Dulu kan kita selalu buat bendera paling besar, panjang. Avi sendiri? Memori yang Avi dapat masa sekolah jadi penyanyi sekolah lah pula. Semasa hari guru, hari kebangsaan semua Avi nyanyi lah. Dapat juga nyanyi lagu, tapi nak buat lukisan mural pun tak dapat dah. Kita jadi penyanyi. So bila dapat flashback, itulah memori yang keluar terpapar. Alright, Avi, mungkin Avi boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton tentang perancangan karya seni Avi. Avi dilahirkan daripada rancangan Bintang Reality, betul tak? Kan lagu Cinta Kita. Kemudian sekarang ni macam mana perjalanan karya seni? Alhamdulillah sejak lagu Cinta Kita, perjalanannya not to say smooth, but ada dia banyak juga yang Avi dapat belajar and dapat keluar lagu Pulau dan juga dapat buat lagu Gemilang and also dapat jumpa artis-artis dan kawan-kawan producers yang memang tak dapat sebelum lagu Cinta Kita. Baik. Perancangan lepas ni untuk keluarkan hopefully EP dengan album. Okey. Kami harapkan yang terbaik. Harap-harap dapat dah. Lakon ke mengacara ke? Kalau dapat juga memang akan buat. Kalau ada rezeki dia. Baik. Kami doakan. Terima kasih banyak-banyak Avi, dan bagi mereka yang belum lagi mendengar lagu Gemilang ini, cepat-cepat ke YouTube dan dengarkannya dan juga saksikan Super Telemovie The Patriot Games Malaysia. Tapi sebelum nak tanya Avi, dalam sepanjang karya seni ni pernah tak ada overthinking? Semestinya. Saya rasa macam saya ratu overthinking juga. Lepas ni ada overthinking. Saya ambil crown ni, saya bagi kat awak. Tapi kadang-kadang saya confused tau. Sebab kita ni memang hari-hari berfikir. Macam mana kita nak letakkan sama ada kita ni terlebih berfikir, iaitu overthinking, ataupun sebenarnya apa yang kita fikirkan tu adalah perkara yang normal ataupun biasa. Ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton. Ya, jadi kami nak mengajak anda untuk berkongsi komen-komen anda ataupun tujukanlah soalan anda. Kalau ada kekeliruan macam mana nak berhenti overthinking ni, anda boleh ke Facebook WHI, Instagram ataupun TikTok WHI dan kongsikannya bersama dengan kami. Kita akan bersama dengan Avi dan tetamu-tetamu yang lain sebentar lagi. Jadi pastikan terus bersama kami di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang telah pun kami janjikan awal tadi, ada macam-macam pengisian menarik yang telah pun direncanakan oleh penerbit kami hari ini. Tapi sebelum tu, kalau anda merupakan seorang usahawan dan mungkin sedang menghadapi cabaran seperti kenaikan kos bahan mentah ataupun persaingan sengit serta penurunan jualan yang teruk, ini kami nak kongsikan kepada anda. Apa kata kita hadir ke program 10 kali ganda Bina Bisnes Berjaya dan pelajari strategi terkini bagi menghadapi cabaran perniagaan serta strategi tingkatkan jualan dengan pemasaran. 2 dan 3 September ini di IDCC Shah Alam, anjuran bersama Richwork dan Media Prima Berhad. 100% percuma dan daftar di binabisnesberjaya.com. Dan lepaskan peluang pada 2 dan 3 September ini. Jadi kalau anda mungkin ada masalah-masalah tentang perniagaan dan sebagainya, jangan overthinking. Datang ke lokasi ini pada 2 dan 3 September. Tapi sebelum tu juga, sesuai dengan topik kita hari ini, kami nak
kongsikan sesuatu kepada anda. Silakan. Kenapa Jaja tak call aku lagi ni? Sabarlah, dia kan baru je pergi. Tak. Mesti ada apa-apa jadi. Baik aku caution. Hoi, Siti. Sabar boleh tak? Kenapalah dunia ni semua nak jawapan yang laju aja? Tak berhenti sabar? Maru, macam mana kalau Miss Rona goda Sean? Dia naik apartmen Sean ke? Lepas tu dia nari-nari depan Sean. Dia bergelik-gelik depan Sean. Ready? I like to move it. Hei, apa yang kau dah merepek ni? Takkan sampai macam tu pula? Maru, kau tahu tak Miss Rona tu manusia yang paling bahaya dalam dunia ni? Satu lagi. Lelaki zaman sekarang ni kita tak boleh percaya. Dia cepat tergoda. Macam mana kalau Miss Rona masakkan untuk Sean? Itu pastinya situasi yang pernah kita semua alami. Tipulah kalau ada yang kata saya tak pernah overthinking. Saya tak percaya. Saya pasti semua orang pernah overthinking. Saya setuju. Baik, dan kita sudah pun ada 3 panel di studio kita yang akan mengupas topik overthinking ini. Bersama dengan kita di sebelah Fiza, sekali lagi kita bersama dengan Avi Feroza. Dan di sebelah Avi kita bersama dengan Faiz Diki ataupun nama penuhnya yang sedap namanya Muhammad Nasrul Faiz Abu Azal. Sedap, nama sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tapi kalau Google yang tu tak jumpa. Sama. Dan ada apa, bubble bee ke apa benda? Oh tak, ni suria kasi hitam. Suara perasaan. Oh, suara kasi hitam. Rider Black. Oh, sama zaman lah. Sama zaman. Kita bersama dengan Amin Idris, perunding motivasi kita hari ini. Apa khabar, Amin? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada semua tetamu kita yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Walaupun mungkin pagi tadi bangun overthink kan, nak pergi ke tak pergi ke, ada? Tak ada. Hari ini tak ada. Hari ini tak ada, eh? Okey, Alhamdulillah. Kalau ada pun dia cakap tak ada. Okey. Saya ada masa mula-mula masuk WHI. Dulu-dulu, eh? Awal dulu. Okey. Amin, kita nak tanya kepada Amin. Kita ni hari-hari kita memang berfikir, akan berfikir dan kena berfikir. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada kita ni berfikir secara normal ataupun overthink sebenarnya? Saya nak pinjam pen kertas tu boleh tak? Boleh. Okey. Okey. Ada kosong, okey. Okey. Overthinking, dia kan berfikir ni tak salah. Okey. Kita nak merisaukan sesuatu pun tak salah. Dia ibarat Cam tolong Zoom, sangat biasa mengacara kan. Okey. Esok dia duduk sini. Extreme close up Okey. Kalau orang yang berfikir biasa daripada point A ke point B. Okey, saya bangunlah, saya tolong pegangkan kertas tu, boleh? Oh, boleh. Okey. Sebab susah kan Amin nak tulis kan. Okey. Alright. Daripada point A ke point B dia straight je. Okey. Dia fikir. Tapi nak fikir ke point A, point B lah. Tapi overthinking ialah dia Pusing-pusing. Oh, padahal banyak sini nak ke liku-liku sini je. hidupnya. Benda simple je. Tapi dia fikir macam-macam. Baik. Akhirnya dia nak pergi ke B pun. Tapi akhirnya tak sampai. Sebab dia banyak fikir tu, fikir ni, kalau tu, kalau ni. Banyak pit stop. What if? What if? Okey. So ini adalah ilustrasi kalau nak faham apa itu overthinking. Okey. Terima kasih Fiza. Sama-sama. Kita membantu. Kita boleh buat show bersama-sama lah ni. Okey. Overthinking ialah kita berfikir sesuatu melampau-lampau. Dia ada 2 bentuk overthinking. Sama ada kita overthinking benda dah lepas ataupun benda yang bersifat future. Kalau benda yang lepas, dia akan menyebabkan regret, rasa bersalah, rasa guilty, rasa menyesal kan. Manakala benda yang akan datang biasanya dia akan menghasilkan risau. Macam mana kalau saya terus teringat lagu apa malam masih muda. Aku ini sampai pagi tak boleh. Oh no kan. Maknanya dia asyik tersangkut dengan kalau. Bagaimana kalau?
perasan tak dalam drama tadi, hujung-hujung dia sebut macam mana kalau. Macam mana kalau itu adalah trigger kepada overthinking. Apa simptom-simptom, let loose, saya tak jawab lagi sekarang. Nanti host hilang soalan. Terima kasih dah faham. Itu memudahkan kerja. Dan seperti yang Cik Amin katakan lah, dah nama overthinking, kita pun fikir over and over and again. Tadi AV dah berkongsi AV ni seorang overthinker. Kalau Faiz sendiri overthinker ataupun tidak? Saya kalau buat overthinking ni boleh saya mengaku memang saya sendiri pun sering menjadi mangsa overthinking. Okey, apa yang sering kali difikirkan berkali-kali? Sebab saya secara kerjanya saya adalah seorang social media influencer, content creator kan. Jadi kita berhadapan dengan masyarakat netizen ni. Jadi overthinking tu datang dalam bentuk, saya rasa personality pun boleh relate dengan benda ni. Dari segi pandangan kita punya netizen ni. Jadi macam saya sendiri, bila saya nak post sesuatu tu, kita akan fikir banyak kali, adakah benda ni sesuai, adakah benda ni akan mendatangkan benda yang negatif, kena kecam ke tidak. Jadi benda tu kita akan main fikir sampai akhirnya kita decide, okey, mungkin kita tak boleh post. Kadang-kadang jaga hati orang. Sekali tak post. Sekali tak post. Syuting 2 bulan kan. Akhirnya terdiam macam tu je. Yang bahayanya kadang-kadang benda ni, kalau sekadar post yang benda yang biasa tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau kita nak buat sesuatu yang boleh mengembangkan kerjaya kita, tapi kita takut nak ambil step tu sebab takut pandangan orang, akhirnya kita tak ke manalah kat situ. So banyaklah berfikir. Faiz berfikir lebih kepada career ataupun apa yang dilakukan ketika ini. Tapi saya kira penonton-penonton kita, ibu-ibu yang menonton ketika ini, khususnya bagi ibu-ibu yang ada anak. Overthinking ini kadang-kadang juga melibatkan diri sendiri dan juga anak-anak. Tapi kalau macam Evie, selain daripada career, apa antara perkara-perkara lain yang kerap kali menyebabkan Evie suka nak tidur, suka nak pejamkan mata, selain daripada career? Selain daripada career, kita ada benda ni, saya rasa macam step up daripada overthinking. Ini terlalu overthinking. So sebelum tidur, tiba-tiba ada macam atas katil, analyse satu hari itu apa benda yang terjadi. Siapa yang kita jumpa, apa benda yang kita cakap, apa yang kita respon. Macam itulah overthinking kita. Sebab tu saya kata kadang-kadang saya rasa macam ratu overthinking kita. So, tapi macam mana nak solve kontrol kita punya pemikiran. Saya selalu jadi kat saya tidur bangun okey dah. Tapi boleh tidur? Boleh jugalah. Tapi ada orang kita kena tidur juga, tak boleh tidur. Saya kenal orang tu. Okey, baik. Ini komen-komen di Facebook yang sempat kami nak kongsikan bersama dengan anda daripada Zara Ziani Atika. Katanya terlalu memikirkan biasanya ada pada mak-mak, sindrom mak-mak kot. Lagi-lagi terlalu memikirkan hal anak-anak sampai susah nak tidur malam. Lagi satu komen daripada Muhammad Amirul. Terlalu memikir sangat nanti uban putih cepat tumbuh ke. Alah, awak ni Amirul. Ini namanya salt and pepper look. Okey, baik. Fiza, kita dah dengarkan pendapat daripada ketiga-tiga tetamu kita. Awak ada pendapat dah dikongsikan? Tak ada. Kita nak dengarkan pendapat daripada orang ramai tentang topik kita hari ini. Saya bukan seorang yang overthinking. Saya biasanya akan membiarkan apa-apa je perkara yang berlaku tu. Maksudnya kalau benda tu terjadilah. Saya takkan fikir lebih-lebih lah. Orang kata apa-apa, orang kata nak jadi juga kan. Saya rasa saya seorang yang overthinking lah. Sebab especially when it comes to work, and kadang bila kita dah buat satu decision tu, then saya akan fikir balik 2-3 kali lah, like apa risk of that decision that I make. Sometimes, that could lead me to anxiety, kadang-kadang, stress. So, saya jenis yang overthinking lah. Saya rasa saya seorang yang, I wouldn't say I'm an overthinker, I'm a critical thinker. So, kalau saya ada sesuatu yang saya masalah ataupun keadaan, tak kisahlah apa saja, saya memang akan critically try to think about those things. Cuba nak size up the issue ataupun cuba nak project to see apa yang akan jadi. Saya rasa otak saya otak yang planner and otak yang sangat hopeful. Jadi saya cuba nak membayangkan benda-benda yang akan terjadi.
Itu dia pendapat daripada penonton-penonton kita kan. Dan saya kira setiap orang mungkin ada definisi sendiri sebab kita tak pernah pergi jumpa doktor kan. Tapi Amin, kita nak tahulah apa punca yang menyebabkan kadang-kadang kita boleh jadi overthinking sebenarnya. Okay, saya nak respon dulu yang Ivi tadi. Bila nak tidur dia macam terbayang apa yang itu apa ini kan. Okay, kita kena bezakan tahu antara mindful dengan mindfulness. Okay. Mindful ialah terlalu banyak dalam mind kita, kita fikir macam-macam. Yang tu yang boleh mahala ke arah overthinking. Mindfulness ialah kita mindful, kita ambil berat. Dalam kes Ivi tadi, dia ambil berat. Takut dia menyakitkan hati orang. Takut mungkin hari ni aku tak bina rapport baik dengan klien. So itu mindfulness which is okay. Sebab tu boleh tidur. Baguslah. Kan? Kadang-kadang boleh tidur. Kadang-kadang boleh tidur kan. Tapi bila dia dah over, dia sudah jadi mindful. Dia boleh menuju ke arah overthinking. Overthinking ni dia bukan disease tau. Overthinking dia adalah simptom ke arah disease. Dia adalah petanda ke arah anxiety. Dia adalah petanda ke arah depression. Antara punca kenapa berlakunya overthinking, bila kita terlalu fokus benda di luar kawalan kita. Kan? Apabila kita terlalu fokus benda yang kita tak boleh nak kontrol. Kenapalah harga barang naik? Aduh kan. Memang kau tak boleh kontrol. Kan? Kenapalah orang kecam aku? Memang kita tak boleh nak kawal mulut orang. Kan? Kenapalah itu, kenapalah ini, kenapalah orang tu meninggal? Kita fokus benda yang di luar kawalan kita. Itu yang menyebabkan kita depres. Dan apa simptom-simptom depres? Simptom ataupun petanda depres bila kita terlalu memikirkan benda yang dah lepas ataupun terlalu memikirkan benda akan datang macam tadi. Nanti ada orang kecam, nanti ada orang kata, nanti ada orang saman kan. Dan benda tu kita cuba elak. Tapi walaupun kita duduk saja, benda tu datang. Sampai akhirnya kita penat. Dan penat itulah yang boleh mendatangkan emosi-emosi yang negatif. So itu adalah overthinking. Ya, anak muridku. Cikgu, tapi kadang-kadang itu antara simptom-simptom. Tapi kadang-kadang ada tak faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi overthinking. Contoh, mungkin dia merahsiakan dirinya yang kurang sihat kepada ahli keluarga. Nombor dua, mungkin disebabkan oleh faktor keadaan ataupun tekanan seperti masalah kewangan ataupun masalah-masalah yang tak dapat dikongsikan bersama dengan orang lain. Tapi itu yang menyebabkan dia macam, kalau ini terjadi kepada aku, macam mana anak-anak aku itu ni? Namanya dipanggil external factors. Benda-benda luaran. Yang mana dia lebih berfikir, kalau bila berlaku external factors, dia selalu kata, kalaulah aku tak buat gini, mesti tak berlaku macam ni. Kalaulah aku begitu, mesti takkan berlaku begitu. Sebab ada hadis dalam riwayat Muslim, Nabi sebut, in asabaka syai', kalau kita dilanda musibah, Nabi kata, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalaulah berlaku macam ni, aku akan buat begini, takkan berlaku begini. Dan Nabi sambung lagi dalam hadis tu, Nabi kata, kalaulah berlaku begitu, walakin qul qadarallahu ma syaa fa'al. Sebaliknya, katalah ini adalah ketentuan Tuhan. Tuhan berhak untuk buat apa sahaja. Dan Nabi ingatkan, Nabi kata, fa in law taftahu amal syaitan. Barang siapa yang asyik guna kalau, sesungguhnya dia membuka pintu kemudaratan kepada syaitan. Nabi pun ajar jangan duk asyik guna kalau kan. Dia gini, masalah akan berlaku, kesihatan ke keuangan akan berlaku. Sebaliknya fokus pada solusi. Tapi kalau kita nak kata kalau habis lah. Jangan terlalu berfikir benda yang belum lagi terjadi. Belum lagi ataupun di luar kawalan kita. Baik. Dan kalau kita lihat, kita berfikir, kalau kita boleh mencari jalan penyelesaian, kita ambil langkah-langkah. Tapi kalau kita asyik fikir, overthinking dan tak mengambil langkah, ia akan menjadi satu cycle, satu pusingan yang tidak berhenti. Bila asyik fikir masalah, yang tu overthinking. Yang tadi, yang tu Sugi. Berserabut ya. Tak sampai-sampai sini. Betul lah. Padahal senang je A to B kan. Betul. Itu nak tanya kepada Faiz sendiri. Faiz, apakah impak yang Faiz lihat pada diri Faiz disebabkan overthinking ini dari sudut kesihatan ataupun mungkin kawan-kawan tidak mendekati awak sebab awak ni overthinking sangatlah dia ni, susah sangat. Betul. Kita tengok dari segi kesan dia, usually ada terbahagi pada dua. Pada saya sendirilah. Dari segi fizikal dan juga dari segi kita punya mental. Dari segi fizikal, of course saya setuju dengan komen tadi, rambut uban akan tumbuh. Tapi saya bukan uban, saya rambut makin nipis. Sebab asyik fikir, asyik garuk kepala je kan. Tumbuh lagi luruh. Luruh habis dah.
Dan dari segi mental pula, bila kita menjadi seorang yang overthinker ni, selalunya kita akan simpan, pendam apa yang kita rasa. Kita tak ada rasa macam nak share kepada orang lain kan. Jadi bila kita pendam tu, lama-lama itu yang menyebabkan rasa depression, rasa anxious. Dan pada saya percaya kan, sebenarnya overthinking ni dia sebenarnya bukan bagus, dia kena cari balance dia tu. Berfikir tu bagus, tapi jangan overthinking, kena balance. Sebab kalau kita tak berfikir, kita buat satu perkara sembrono, tak elok juga. Jadi kena ada balance tu. Cuma bila kita terlalu overthinking, dia jadi rasa paranoia. Itu yang saya tak nak lah. So saya memang pernah berada dalam satu tahap kita dah tak nak buat apa-apa dalam social media. Saya berhenti selama 6 bulan, tak post apa. Padahal itu adalah kerja saya. Saya stop sebab waktu tu dah terlalu berat bagi saya. Okey, jadi Faiz nak tanya, macam mana Faiz dapat balance itu, keseimbangan itu? Apa yang Faiz lakukan? Saya setuju dengan apa yang Suji cakap tadi. Dia macam cycle kan. Dan bila bercakap pasal cycle ni, apa yang saya boleh sampaikan adalah ia bermula daripada kita dan ia berakhir pada kita juga. Jadi kalau kita dah tahu punca dia, terpulang pada kita untuk cari solusi. Jadi macam saya sendiri, bila dah lama dalam bidang ni, saya mula fikir yang apa yang orang komen, apa yang orang cakap, apa yang mungkin berlaku tu semua, kita tak boleh kontrol dan kita boleh move on. Kita buat apa yang kita suka. Lama-lama kita boleh accept. Umur apa sekarang? Saya dah 30 lebih. Maksudnya kematangan hidup dia mengajar macam mana nak cope dengan keadaan. Betul. Masa muda, kita macam terlalu ikut emosi, emotional driven. Sebab tu kadang-kadang saya tengok budak sekarang, ramai sangat baru tingkatan 2 dah depression. Awal, dia semakin awal. Semakin awal. Tapi belum lalui kesusahan hidup lagi. Betul. Sebab apa? Dia belum melepasi kematangan hidup. Bila kita dah matang, kita jadi lebih relax je lah. Orang putih kata time heal. Time heal. Orang putih tak kata. Kita kata apa pula. Okey. Tapi itu apa cara yang diambil, pendekatan yang diambil oleh Faiz. Tapi saya kira setiap daripada kita ini mempunyai jalan hidup yang berbeza-beza. Faktor demografi kehidupan kita, kawan-kawan kita, ahli keluarga, pendedahan kita pun berbeza-beza. Macam Evie sendiri macam mana? Adakah Evie memang akan meluahkan, berkongsi rasa overthinking ini dengan sesiapa ataupun memang suka pendam saja? Dia kira lah. Dia tengok orang juga. Macam saya memang ada kawan-kawan yang tersendiri yang saya boleh percaya dan saya boleh luahkan perasaan yang ada. And then dia orang pun cakap nak cakap pasal balance tadi. So dia orang kiranya my balancer. Balancer. Nak bagi macam kereta macam kereta juga. Balance kereta dia. So balancekan perasaan dia. So dia kiranya you nak tak bagi banyak sangat perasaan terhadap apa you fikir pasal ni, pasal situasi ni. Kalau tak, apa you akan dapat. Kalau fikir-fikir, kalau ada solution dia, tak apa. Tapi memang kalau tak ada solution macam abang kata tadi, memang tak ada solution, so you bagi energi untuk apa? Move on lah. Move on lah. There's no point for it. Tapi memang kadang-kadang memang macam Faiz kata tadi, bila nak cakap pasal topik dia, kadang-kadang bila kita akan jadi kusut tau. Jadi kusut, lepas tu tak nak buat apa. Serabut lah. Serabut, kusut, memang tak nak buat apa. Tapi memang time heals. Time heals. Bila you dapat kematangan dia, dah mature, and then macam I pun katakan super busy week, and then after that I just take time, tidur, tak buat apa kat rumah, tak buat apa, tenangkan diri sendiri, baru dapat fikir pasal situasi ni. Tapi katakan bila tengah marah ke apa, kalau tiba-tiba nak marah, memang takkan jadilah solution dia. So you take a step back and then fikir pasal benda tu. Bila dah calm, baru boleh analyse sekali lagi. Baik. Jadi, ada tak jadi host pula kan? Boleh. Ada tak music itu menjadi terapi? Tempat terapi meluahkan perasaan? Music memang boleh. Terima kasih ya sebab cakap pasal music, sebab kita pun music. So music memang boleh jadi terapi. Tapi tengoklah kalau music. Kadang-kadang bila kita nyanyi lagu sedih, lagi sedih. Bila dah nyanyi lagu sedih. Ya, betul. Waktu saya tak dengar lagu sedih. Dengar ataupun nyanyi lagu sedih, kita bagi energi juga. So bila dah nyanyi lagu tu, kena keluar. Dia kena macam snap, button dia tu
keluar. Kena switch macam tu. Switch macam tu juga. In character sekejap je In lah. character sekejap je. Kiranya bila acting jugalah in character lepas keluar. Sebab kadang-kadang kita akan terbuai-buai dengan emosi yang kita okey je sebenarnya. Tapi tiba-tiba dengan nangis saja. Layan feeling orang cakap. Dah lah dekat traffic light. Orang sebelah tengok kenapa dia matanya hidung sedih je. Tapi kan daripada apa dikongsikan oleh Encik Amin, Faiz dan juga Abby, yang penting adalah untuk kita kenal pasti sama ada kita overthinker ataupun tidak. Acknowledgement tu penting. Diri sendiri. Betul. Selepas itu baru boleh kita mengambil langkah. Cik Amin, kita dah pun sampai di penghujung ni, tapi nak tanyalah, bagi mereka yang sering kali overthinking ni, mereka saja boleh mengubati apa yang mereka lalui, tetapi bagaimana boleh mereka membantu diri sendiri? Saya sempat bertemu dengan solusi. Saya pinjam sahabat saya, dia ni pakar psikiatri dekat UIA, Dr. Rozan Nizam. Dia kata ABCDEFGH itu solusi dia. Saya ringkaskan, pertama attention. Give attention to your problem. Kan, stop sekejap, step back and then take a deep breath, fikir balik, oh aku overthinking sebenarnya. Okay, pertama. Kedua, believe, tanda soal. Maksudnya kita overthinking tu kita kena percaya ke tak? Sebab thinking is not a facts. Thinking belum semestinya fakta. Kan? So belum semestinya kita kena percaya. Yang ketiga, C, challenge. Bila kita overthink, kita challenge balik. Betul ke aku fikir ni? Ini fakta. Bila kata orang kecam, okey, faktanya salah ke tak? Kan? Adakah ini semata-mata rumor? Challenge balik. And bila kita challenge, oh tak betul punya. Go for D, discount. Maksudnya kalau benda tu diskaun maksudnya bukan diskaun sale ni tak. Maksudnya bila benda tu bukan facts, let it go. Let it go lah, tu yang diskaun tu. Lepaskan. Lepaskan kan. Kemudian E, explore options. Apa option-option yang ada? Okey, dah tahu dah benda ni tak patut. Let go. Apa option lain? Option lain yang kurang mudarat, yang tak menyakitkan hati orang, yang win-win situation. Dan F ialah move forward. Okay, jangan undur ke belakang. Dan G ialah gratitude, bersyukur dengan apa yang ada. Kata Hamka, tak salah mencari apa yang tidak ada, tapi jangan sampai lupa apa yang telah ada. And last but not least ialah H, hands up, berdoa. Semoga Allah bantu kita. ABCDEFGH. Itu kita akan kongsikan di Instagram dan juga TikTok kita antara solusinya. Tapi yang penting apa yang dikongsikan Cik Amin ini adalah sesuatu yang kita harus praktikkan. Kita dengar je tak boleh membantu kita, harus kita praktikkan. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Avi, Faiz dan juga Encik Amin atas perkongsian hari ini, dan kepada anda yang telah berkongsi komen-komen anda. Terima kasih banyak-banyak. Nanti di penghujung siaran kita bacakan komen-komen anda. Ingat tahu apa yang kita fikirkan belum lagi terjadi. Jika rasa tak perlu, kita bagi diskaun. Okey, kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHR, dan di sebelah saya ada seorang tetamu yang istimewa yang saya pasti ramai dalam kalangan anda. Kalau lihat saja beliau, anda dah kenal siapakah beliau. Kita bersama dengan Yang Mulia Sharifah Khairat Said Mohsin selaku pengasas Felera Skin, sekali sedut tak cari lain, yang juga merupakan penaja utama ABPBH yang ke-35. Sihat? Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum kepada semua. Alhamdulillah sihat. Okey, saya panggil YM boleh ke? Ada nama mesra yang lain? Boleh panggil YM. Okey, baik, saya panggil YM. Baik, mungkin YM boleh ceritakan dahulu kepada penonton-penonton sekalian bagaimana perkembangan YM sendiri dan Jelly Ajaib Bell Rosa selepas menjadi penaja utama ABPBH yang ke-35. Alhamdulillah, hari ini genap sebulan ya. Wow. 21 Ogos kan. Bulan lepas 21 Julai. Alhamdulillah Felera Skin direzekikan untuk menjadi penaja utama kepada Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Dan sambutannya alhamdulillah sangat-sangat hebat, dan seperti yang kita lihat banyak tular di social media tentang ramai netizen-netizen yang kata menyokong industri seni pada tahun ini kan. Dan sambutannya juga sangat-sangat memberasangkan kepada Jelly Juice Ajaib Viral, Berosa dan juga Juice Bright Skin. Alhamdulillah. Okey, baik, dah sudah sebulan. Saya ingat lagi di Jom Heboh hari tu ada Felera Skin. Ada yang pink-pink semua tu Jadi orang cakap apa tu? Nampak Felera pink. Sekarang ni kan trend-trend Barbie kan. So macam ramai yang pakai pink sekarang. So kita macam happy lah. Ramai yang support kita juga. Memang booth yang ramai ambil OOTD di situ lah. Betul. Baik, tapi nak tahu juga baru-baru ni terdapat beberapa kontroversi yang tular berkaitan dengan hadiah yang diberi
diberikan kepada pemenang ABPBH. Ya, betul. Mungkin YM boleh komen mengenai itu. Alright. Memang sangat actually pada malam tu pun saya dah baca lah, tapi saya ni seorang yang tak suka nak respon sangat ataupun nak terlalu baca komen-komen daripada netizen. Dan saya faham sendiri netizen tidak tahu tentang mungkin apa yang kita susun kan, dan mereka hanya berpegang kepada konsep anugerah yang dah lama, ada hadiah yang besar dan sebagainya lah. Dan inisiatif daripada Feraskin sendiri, kami menyediakan hadiah tambahan yang luar daripada kos tajaan, iaitu memberi hadiah pakej umrah VIP. Pakej umrah VIP ni bukan pakej yang biasa-biasa. InsyaAllah kami akan memberi layanan yang istimewa lah kepada bintang paling popular, iaitu Bank Asri. Dan yang paling best sekali, yang hari itu waktu ABP kami umumkan untuk beri kepada seorang sahaja, tapi alhamdulillah insyaAllah kami akan memilih 2 orang lagi. So maknanya 3 orang kesemuanya yang bakal menjadi tetamu Allah, Difur Rahman bersama-sama dengan bintang paling popular. Tapi siapanya kita akan umumkan nanti. InsyaAllah Feraskin akan mengadakan satu majlis kesyukuran, satu majlis untuk meraihkan semua, dan kita akan umumkan pada malam tu nantilah. Dan berkenaan dengan viral tu lah di media sosial tu, memang agak agak panaslah isu ni, sehingga kan ada hadiah tambahan kereta dan sebagainya. Dan saya sebagai penaja utama dikaitkan kerana kononnya tak menyediakan hadiah yang sepadan lah dengan title bintang paling popular tu. Tapi it's okay, saya faham mungkin netizen tak faham apa yang sedang kita anjurkan. Dan yang paling penting, kami sangat-sangat menghargai bintang seni tanah air, insya-Allah. Dan kami akan, saya sangat excited lah nak adakan satu majlis lagi tu untuk meraihkan semua, bukan sahaja kepada top 5, tapi insya-Allah kami akan turut menjemput pada semua top 20 yang tercalon untuk anugerah bintang popular. Kalau host WH nak join boleh? Mesti kita jemput semua 3 kita jemput nanti. Betul lah dia bertanya. Apa pun rasanya dah jelas dah penerangan yang diberikan oleh pengasas Feraskin sendiri. Jadi sesiapa yang membuat andaian, jangan teruskan membuat andaian. Kita ketepikan kontroversi, percayai yang benar sahaja. Baik, dan mungkin di sini YM ada ingin berkongsi kepada kaum wanita yang sedang menonton sekarang ini berkaitan dengan keajaiban produk Jelly Bell Rosa. Okey. Kalau sebut pasal kontroversi viral tentang hadiah itu satu hal lah. Yang kita nak sebutkan tentang viral cara baik, itu kontroversi yang baik ini adalah, walaupun ketika kami Felera ni sebagai pengasas sendiri, ramai yang kecam kata Feraskin tak bagi hadiah tu, bagi hadiah ni. Tapi alhamdulillah kita punya penyedut tegar, follower kami datang backup walaupun tanpa disuruh. Alhamdulillah. Kerana mereka sendiri yang merasai keberkesanan daripada produk Feraskin, iaitu Jelly Bell Rosa dan juga Juice Bright Skin. So Jelly Bell Rosa dan Juice Bright Skin ni ada satu suplemen yang sangat-sangat bagus untuk wanita dan menjadi pilihan selebriti di Malaysia. Ramai yang sedut, alhamdulillah sangat-sangat puas hati. Dan siapa yang sesuai untuk sedut jelly dan juga jus ini adalah kepada semua perempuan lah. Kalau kita nak cantik, nak menjaga dalaman, yang mungkin dah lama kahwin tak ada baby, ada masalah dalaman, period tak teratur, sengguh intut dan sebagainya, sangat-sangat boleh sedut Jelly Bell Rosa Advance ni. Dan yang paling penting saya nak mewawarkan sekarang ni, pada semua yang melihat dan menonton untuk hari ini sekarang, siapa yang nak buat duit daripada rumah, siapa yang kata nak ubah hidup kan, nak buat bisnes tapi tak tahu macam mana cara nak buat bisnes, jom join menjadi sebahagian daripada bisnes partner Feraskin, sebab saya sendiri yang akan mengajar. Yang paling bestnya kita dekat Feraskin, kita sediakan banyak reward, hadiah, bonus, dan kita ada satu platform perniagaan yang menjanjikan masa depan. Kita bukan bisnes touch and go. So siapa yang menonton sekarang, siapa yang nak jadi sebahagian daripada family Feraskin, saya sendiri yang akan guide, insya-Allah. Jom kontak nombor hotline yang tertera dan kita akan guide sampai jadi jutawan, insya-Allah. Okey, baik. Jadi ini jugalah perancangan Feraskin buat tahun ini dan memang daripada kita menaja anugerah bintang popular, kita nak memberi ataupun nak menyebarkan manfaat Jelly Bell Rosa dan juga nak membantu ramai wanita yang mungkin sebelumnya ada PhD, ada master tapi masih menganggur, boleh buat bisnes, and yang suri rumah ataupun student pun boleh buat bisnes. Sebab kami melahirkan jutawan alhamdulillah pada tahun 2022. Konsepnya di Feraskin ni kita menyediakan tabung dana umrah. So mereka yang berbisnes dengan kami dapat dana umrah tu secara percuma daripada HQ memberikan, dan alhamdulillah pada awal 2023 kami berjaya membawa lebih kurang 120 jemaah umrah Feraskin free of charge. Ada yang bawa family, ada yang bawa suami, ada bawa semua ramai hasil daripada berniaga dengan Feraskin. So siapa yang nak berniaga dengan Feraskin, kontak nombor tertera sekarang. Dan satu lagi, jangan lupa follow Instagram Feraskin_HQ dan Instagram saya dan juga Facebook saya Sharifah Khaira Musin. Okey, tapi saya nak tanya juga, ada satu lagi soalan. Mungkin ramai pernah dengar Feraskin
jeli ajaib Bel Rosa, tapi nak tahu macam mana nak dapatkan, di mana boleh mereka dapatkan? Boleh dapatkan dengan semua business partner kita di seluruh Malaysia. Itu yang saya cakap tadi, kena follow dulu Faraskin_HQ, kat sana ada link dekat atas. Dan boleh contact kita punya business partner seluruh Malaysia, nak jadi ejen, nak beli. Dan kalau di TikTok boleh tekan saja #Jelly Ajaib Viral. Alhamdulillah telah mendapat lebih kurang 16 juta view di TikTok. So nak tahu testimoni, nak tahu dia function untuk apa, nak cantik, nak suami sayang, nak nampak muda walaupun dah ada anak ramai kan. Saya Alhamdulillah ada anak 3, tapi kadang-kadang kau jangan sorang-sorang tak juga dah kahwin ke belum kan. So rasanya Jelly Ajaib dan Jus Ajaib Viral. Memang nampak muda sangat ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada Yang Mulia Sharifah Khairah Said Muhsin selaku pengasas Falera Skin. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you. Thank you so much. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami dan kita sudah pun sampai di penghujung siaran hari Isnin hari ini. Dan ini dia komen-komen anda. Saya nak bacakan komen daripada Cik T dahulu. Cik T berkata, overthinking ni bahaya sebab mandi, makan, nak tidur pun mesti akan ingat dan fikirkan. Sampai buat apa-apa pun tak senang. Sentiasa gelisah, fikiran terkacau. Okey. Ini yang menarik daripada Myra Mia. Dia kata, saya jenis overthinking. Tapi suami saya tak. Bab niaga je. Suami saya akan cuba buat dulu. Tapi saya fikir dulu. Beza kat situ, and endingnya tu suami saya selalu maju setapak ke depan. Apa yang dia nak buat, bila dia cakap boleh, dia akan terus buat. Nampak tak ada balance, keseimbangan di situ. Satu lagi komen daripada Thursday. Katanya bila bangun pagi secara tak langsung otak atuk memikirkan apa lauk nak masak hari ini, nak bagi nenek makan sedap-sedap. So sweet. Tapi tak apa, tak payah fikir banyak-banyak sebab kami nak bagi anda idea. Daripada esok kami nak kongsikan kepada anda antara menu yang juga turut menjadi kegemaran ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia, iaitu kuih tiaw. Jadi Thursday esok kenalah saksikan, mungkin dapat inspirasi untuk masak untuk nenek. Selain daripada kuih tiaw goreng, kita ada macam-macam lagi kuih tiaw. Kita ada kuih tiaw kicap, kita ada kuih tiaw smoky. Kita ada siapa dah lupa macam-macam kuih tiaw tu menarik. Jadi jangan lupa temu janji kita jam 12 esok. Sehingga kita berjumpa lagi, jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Budi pekerti tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati, dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari